membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 8 November tahun 2024. Nama saya kepunyaanmu sekarang. Kejadian bab 35 ayat 10. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, tetapi kamu tidak akan lagi disebut Yakub. Namamu akan menjadi Israel. Maka Allah menamainya Israel. Bila kamu membesar, adakah kamu menyukai nama kamu? Adakah kamu menulisnya dengan teliti di bahagian atas setiap kerja rumah dan buku nota? Adakah kamu cuba membetulkan orang yang menyebut nama kamu dengan salah? Kamu bukanlah Steffi tetapi Stefani. Orang lain harus mengingat nama kamu ini. Walau bagaimanapun, saya harap kamu bergembira dengan nama kamu. Akan tetapi, setengah orang tidak akan mengenal nama kamu. Mereka mengenal kamu hanya melalui keluarga kamu. Kakak saya 4 tahun lebih tua daripada saya, jadi saya lebih dikenali sebagai adik lelaki Becky. Mungkin kamu dikenali melalui ibu bapa kamu. Setengah orang akan bertanyakan saya, adakah kamu anak Edwin? Saya dengan gembiranya menjawab ya. Jadi, apa jua panggilan nama kamu? Saya menjangka nama ini masih kekal bersama kamu. Inilah keadaan Yakub. Kita tahu namanya ialah Yakub dari permulaan kerana dia dilahirkan sejurus selepas saudara kembarnya Esau. Yakub dilahirkan keluar memegang tumit Esau. Yakub menipu orang lain. Tipu menipu ini berlaku dalam kehidupannya kerana dia menipu dan juga ditipu. Sudah tentu susah untuk Yakub melalui sejarah hidup yang dikaitkan dengan namanya. Tuhan membersihkan namanya pada penghujung malam ketika Yakub bergelut dengan Tuhan. Pada malam itu, Tuhan memberkati Yakub dan memberi nama barunya Israel yang bermakna orang yang bergelut dengan Tuhan. Dalam teks kita pada Kejadian bab 35, Tuhan memperbaharui hubungannya dengan Yakub melalui nama barunya Israel. Walaupun Yakub dan anak-anaknya telah gagal dalam bacaan bab-bab yang sebelum ini, Tuhan tetap berpegang teguh pada janjinya yang terikat kepada Yakub. Jadi kita mendapat berita gembira bahawa Tuhan mengenali kita. Dia tidak perlu bertanya siapakah kita atau milik siapa. Tuhan mengenal dan menamakan kita sebelum kita dilahirkan. Dalam pembaptisan, Tuhan bergabung dengan kita semasa kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan terus bersama kita setiap hari. Yakub mendengar janji Tuhan dan dia mempunyai nama istimewa untuk tempat di mana Tuhan bercakap dengannya. Dia memanggil tempat itu Betel, yang bermaksud rumah Tuhan. Sungguh indah nama ini. Sekiranya kita boleh berada di dalam atau sekurang-kurangnya dapat melawat rumah Tuhan. Kita boleh. Semua gereja kita boleh dinamakan Betel, rumah Tuhan. Setiap minggu, kita berkumpul mendengar janji-janji Tuhan dan kita diperbaharui dalam kepastian pengampunannya. Sama ada kita memanggil nama gereja kita Damai, Tritunggal atau St. Paul, kita bertemu di Betel, iaitu di rumah Tuhan. Bila ibadah telah selesai, kita pulang ke Betel kita sendiri, iaitu rumah Tuhan yang merupakan rumah tempat kita tinggal dengan firman dan janjinya setiap hari. Nilai sebenar rumah kita bukanlah dari saiz, daya tarikan atau jumlah yang kita bayar untuknya. Kuncinya ialah, adakah tempat ini Betel? Adakah tempat ini di mana janji dan firman Tuhan didengar dan kita menjemput dunia untuk mendengar berita baik ini berulang kali dalam hidup kita? Sungguh diberkati untuk tinggal di Betel, rumah di mana Tuhan berbicara dengan kita. Saya harap nama kamu telah menjadi kegembiraan kamu. Saya harap semua orang ingat bahawa nama sebenar kamu adalah Stefani dan bukan Steffi.
Tidak kira sama ada dunia menyebut nama kita dengan betul, Tuhan kita yang penyayang telah melakukannya untuk kita semua. Kita dinamakan semula sebagai miliknya dan tinggal di Betel, rumah tempat dia ditemui. Amin. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, terima kasih kerana memberi kami namamu dalam pembaptisan dan engkau tinggal bersama kami di Betel, rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.